الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة يفقهوا قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوحي وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Baik, InsyaAllah hari ini sempena cuti kuarantin kerana tahanan rumah di Jordan. Jadi Darul Ihsan minta supaya daurah kitab Risalah Jami'ah yang dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habshi. Pertama sekali dalam kitab ni Ana mengaji dengan beberapa orang guru. Salah seorang guru yang betul-betul Ana mengaji betul, dua orang lah. Pertama Al-Fadil Ustaz Nazim, yang keduanya dengan Syekh Tariq. Tapi Ana banyak kalau Ana meriwayatkan kitab ni, kebanyakannya meriwayatkan kitab ni oleh jalan Syekh Tariq daripada Syekh Muhammad Abdullah Ali Mahyuddin. Baik. Cumanya Ana duduk bincang dengan pengurusan Darul Ihsan. Kitab ni kita nak khatam ke kita nak faham? Maka permintaan daripada pengurusan Darul Ihsan supaya kita khatamkan kitab ni. Jadi bila khatamkan, lainlah kalau sebab mengaji ni, kalau mengaji sungguh, kalau pengajian tiap-tiap minggu pun setahun juga makan masa. Setahun lah lebih. Ni kita nak habis minggu. Oleh kerana yang demikian kita rakni, kita khatam insya-Allah. Ada masalah rakaman ke? Kurang dengar. Tadi dengar macam kurang kuat sikit. Bismillah. Baik. Jadi ginilah. InsyaAllah kita baca setakat mana kita sempat. Moga-moga Allah Ta'ala beri khatamlah kitab ni. Jadi Risalah Jami'ah, risalah dengan makna mukhtasar. Al-Jami'ah yang menghimpunkan benda, menghimpunkan tiga paksi utama tentang agama. Ini berpandukan hadis daripada Nabi SAW ketika mana hadis Jibril mari jumpa dengan Nabi SAW, ajar tentang agama. Kemudian bila ajar tentang agama, maka Rasulullah SAW jawab beberapa soalan Jibril. Kemudian Rasulullah sebut kepada Sayyidina Umar 3 hari selepas itu, yu'allimukum dinukum, iaitu Jibril datang untuk mengkhabarkan tentang agama kamu. Sebab itu ulama kata 3, iman, ihsan dan juga Islam. 3 ini paksi utama dalam agama, dihimpunkan ketiga-tiganya dalam kitab Risalah Jami'ah. Dan kata guru kami, Risalah Jami'ah ni adalah pengajian untuk budak-budak di Yaman. Kita ni kira budak-budak jugalah dalam ilmu. Jadi sebelum kita baca, kita sedekah dulu Fatihah pada pengarang kitab kita ni. Moga-moga Allah Ta'ala memberkati majlis kita. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah
yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bismillah, pengarang kitab kita memulakan kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim kerana pertamanya kerana iktidak dengan susunan Al-Quran. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala susunan Quran dimulai dengan Bismillah, maka kitabnya juga dimulai dengan Bismillah. Al-Quran adalah sebaik-baik kitab, maka bermohon moga-moga kitab ini menjadi sebaik-baik kitab juga, maka mengikut sebaik-baik kitab iaitu Al-Quran. Yang keduanya kerana mengikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengutus surat ataupun buat apa sahaja, Nabi akan mula dengan Bismillah. Yang ketiga, kerana mengikut suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa akhta, wa fi riwayatin fahuwa abtar, wa fi riwayatin fahuwa ajzam. Setiap amalan dhi balin yang memiliki perkara diambil berat, diambil sakna oleh syarak tentangnya, tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, wa fi riwayatin fahuwa abtar, wa fi riwayatin fahuwa ajzam. Makna sebenar dia, mudahnya kata, iaitu qalilul barakah, sedikitnya berkat. Baik, kerana masalah melihat kepada dhibalin, lafaz Nabi SAW, Nabi kata dhibalin, ulama membahagikan hukum menyebut Bismillahirrahmanirrahim kepada 5 hukum. Kerana melihat kepada perbahasan zibalin dalam hadis Nabi SAW. Maka ketika itu ulama kata hukum baca bismillah ada 5. Pertama, wajib. Bila wajib baca bismillah? Wajib baca bismillah apabila dalam solat. Dalam solat wajib kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kerana bismillah sebahagian daripada Fatihah, dan Fatihah wajib dibaca dalam Quran. Maka bismillah menjadi wajib dibaca dalam Al-Quran, dalam solat. Yang kedua, sunat baca bismillah. Apa dia sunat baca bismillah? Perkara yang syarak ambil berat. Contoh, nak baca kitab, nak tulis kitab, nak buat apa-apa yang syarak ambil berat, sunat baca bismillah. Yang ketiga, makruh baca bismillah. Apa dia hukum makruh baca bismillah? Kata ulama, makruh baca bismillah apabila perkara itu makruh li zati. Pada diri benda itu sendiri makruh dah. Kita kena faham, makruh terbahagi pada 2. Makruh li ghairi, makruh li zati. Makruh li zati mana? Diri sendiri perkara itu sendiri sudah makruh. Umpama contoh, melihat kemaluan diri sendiri ataupun kemaluan isteri, hukum dia makruh sekiranya tidak berhajat. Baik, maka saja-saja tengok, hukum dia makruh. Kerana perbuatan itu sendiri makruh. Adapun makruh li ghairi, asal perbuatan itu harus, tetapi dengan sebab lain jadi makruh. Maka makruh li ghairi, tidak salah kita baca bismillah. Yang keempat, haram baca bismillah. Haram baca bismillah bila? Iaitu pada perkara yang haram li zati, diri benda tu haram. Umpama contohnya mencuri. Mencuri itu sendiri haram. Maka ketika mana kita nak mencuri, kita mulakan dengan bismillah, perbuatan itu haram. Adapun haram li ghairi, asal perkara itu harus, tapi dengan sebab benda lain, benda itu jadi haram. Umpama contohnya air yang dicuri. Kita ambil air orang untuk buat berwudu, kita pun nak baca bismillah. Hukum dia adalah haram perbuatan mencuri, tapi baca bismillah ketika nak berwudu itu apa hukum? Hukumnya harus, kerana air yang dicuri hukumnya haram li ghairi. Asal bagi hukum air adalah harus. Baik. Kita geli-geli bahas. Betul, sunat ke tak? Haram, harus di sini maknanya balik pada hukum asalnya. Baik, hukum yang kelima, hukum kelima benar, hukum kelima iaitu harus. Harus ni benar. Hukum kelima baca bismillah harus. Apa maksud harus? Yakni kita buat perkara-perkara yang tak ada benda di sudut syarak. Contoh hadis barang. Saja-saja kita pindah sini, pada
tak kita ambil kat sini. Baik, syarat ambil berat eh? Tak ambil berat pun, pindah handset aja. Adakah setiap kali bismillah? Bismillah. Tak, harus saja. Tidak sunat. Baik. Kita tak payah bahas panjang-panjang lah. Bahas panjang-panjang jawab ni tak habis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Diguna ulama terjemah alhamdu, hamdu mufrad. Tapi digunakan jadi segala puji kerana melihat pada al-hilang di hadapan. Cuma al-hilang tu ulama khilaf, adakah al-hilang lil ahdi ke, al-hilang lil jinsi ke, ulama khilaf. Tak apalah, waktu kita tak payah bahas. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Cuma ulama berkhilaf, al-alamin di sini adakah hanya manusia, jin dan malaikat, ataupun sebab asal bagi alam iaitu ma siwallah, barang yang selain daripada Allah. Namun ulama kata al-alamin di sini manusia, jin dan malaikat. Sebab apa manusia, jin dan malaikat? Kerana alhamdulillah maqam kepujian. Bila puji maka kita akan sebut perkara yang terbaik sahaja. Hukum alhamdulillah ulama kata ada 4. Menyebut alhamdulillah terbahagi kepada 4 hukum. Yang pertama, wajib baca alhamdulillah. Bila wajib baca alhamdulillah? Ketika mana kita berkhutbah Jumaat. Kerana antara salah satu rukun bagi khutbah iaitu memuji Allah. Maka orang yang berkhutbah tidak menyebut alhamdulillah, maka khutbahnya tidak sah. Maka ketika itu menyebut alhamdulillah wajib. Yang kedua, haram baca alhamdulillah. Bila haram baca alhamdulillah? Haram baca alhamdulillah sesudah melakukan maksiat. Hukumnya haram. Yang ketiga, sunat baca alhamdulillah. Bila sunat baca alhamdulillah? Dalam semua keadaan. Nak tulis kitab, nak baca kitab, sudah baca kitab. Yang keempat, makruh baca alhamdulillah. Bila makruh baca alhamdulillah? Berada di tempat-tempat yang kotor, maka makruh baca alhamdulillah. Ni ada pun bagi alhamdulillah, kata para ulama, bagi alhamdulillah tidak ada hukum harus. Sebab apa tidak ada hukum harus? Kerana asal bagi alhamdulillah itu sendiri adalah sunat. Maka apabila benda sunat, dia tidak akan sekali-kali turun kepada yang harus. Dah tu, tak payah bahas panjang-panjang lah. Tak habis. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Lafaz hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah, ulama berkhilaf pendapat berkaitan dengan lafaz ni. Ada ulama yang mengkritik lafaz ni. Antaranya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah dalam ta'liqnya ke atas kitab Risalah Mustarsyidin, keluaran Darussalam. Dalam kitab tu Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah dibuat ta'liq dia, kritikan terhadap ucapan ini. Puji yang meliputi nikmat dan mencukupi barang-barang yang ditambah. Lafaz ini dikritik oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah dengan 2 sebab. Pertama, daripada sudut makna. Mana ada yang dapat mengira nikmat Allah. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, tidak akan terkira nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kerana daripada sudut sanad ucapan ini. Kerana tabi'in dia terus riwayatkan ucapan ini kepada Nabi Adam. Ini 2 sebab kenapa Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah menyanaraikan kritikan terhadap ucapan ini. Siapa yang berkemampuan boleh buka dalam kitab Risalah Mustarsyidin, Tabaq Darussalam, ta'liq oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Dalam tu Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah buat perbahasan yang panjang kritikan terhadap ucapan ini. Ala kulli hal, ulama berkhilaf pendapat. Ada ulama yang menerima ucapan ini seperti Imam Nawawi dan sebahagian ulama besar mutaakhirin, dan ada sebahagian lain yang mengkritik ucapan ini. Ala kulli hal, tidak salah untuk diamalkan. Wa sallallahu, dan selawat Allah ala sayyidina, atas penghulu kami Muhammad, Nabi Muhammad. Selawat daripada Allah dengan makna rahmat. Apa maksud rahmat? Iaitu selawat Allah. Kata Imam Rafi'i, selawat Allah
kepada Nabi dengan rahmat di dunia dan rahmat di hari akhirat. Rahmat di dunia, Allah Ta'ala kekalkan sebutan nama Nabi sehingga kiamat dan mengekalkan syariat Nabi SAW hingga kiamat. Adapun rahmat Allah kepada Nabi di hari akhirat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kepada Nabi syafaatul uzma dan Nabi dan umatnya mula-mula masuk syurga. Adapun selawat malaikat kepada Nabi dengan makna istighfar, selawat kita pada Nabi dengan makna doa. Ini perbahasan yang panjang para ulama. Cuma dalam daurah tidak bolehlah kita nak urang terlalu panjang. Wa ala alihi, dan ke atas ahli keluarganya. Ahli keluarga. Kata para ulama, alihi sekiranya di sudut maqam zakat, alihi dengan makna Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ini pada pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i. Adapun alihi alihi di sisi kalaulah pada maqam kepujian, semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertakwa. Sahabat Nabi. Syarat nak jadi sahabat, kata para ulama, syarat sahabat ada 3. Syarat bagi sahabat ada 3. Untuk dipanggil sahabat ada 3. Pertama, bertemu dengan Nabi di dunia ketika Nabi hidup. Kalau bertemu dengan Nabi di dalam mimpi ataupun bertemu dengan Nabi selepas Nabi wafat, tidak dipanggil sahabat. Yang kedua, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas kenabian. Kalau beriman dengan Nabi sebelum kenabian, tidak dipanggil sahabat. Yang ketiga, mati dalam Islam. Ini syarat untuk dipanggil sahabat. Allahumma salli ala sayyidina wasallam, dan sejahtera ataf. Sejahtera ke atas Nabi, ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, makruh kita menunggalkan selawat tanpa salam, dan makruh kita menunggalkan salam tanpa selawat. Kerana Allah Subhanahu wa taala suruh dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Selawat dan salam. Sebab itu ulama kata makruh kita menunggalkan selawat tanpa salam dan menunggalkan salam tanpa selawat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi, menuntut ilmu itu fardu atas tiap-tiap muslim lelaki dan muslim perempuan. Hadis yang sahihnya hanyalah ada lafaz muslimin. Adapun muslimatin dipanggil lafaz syaz dalam ilmu hadis. Riwayat secara makna. Diriwayatkan secara makna. Adapun meletakkan muslimatin, itu dipanggil dalam ilmu hadis dipanggil riwayat lafaz syaz. Faham? Baik. Adapun walaupun dia lafaz syaz, tapi hakikat sebenarnya maksud dia sama dia, maksud juga. Walaupun lafaz yang sahih hanya disebut muslimin, tapi muslimatin juga masuk. Sebab apa? Kaedah umum. Kaedah umum sebut mana? An-nisa'u syaqa'iqur rijal. Syaqa'iqur rijal. Ni kaedah umum. Lelaki, perempuan, an-nisa', perempuan, syaqa'iq. Syaqa'iq ni benar jamak daripada syaqiqah. Adik-beradik si ibu sebapa? Lirijal. Sebab itu ulama kata nas syara', sekiranya khitab itu lelaki, perempuan masuk sekali. Melainkan ada dalil yang lain ataupun nas yang lain yang mengeluarkan perempuan daripada khitab tersebut. Daripada mana ulama ambil kaedah ni? Kerana hadis Nabi kata
an-nisa'u syaqa'iqur rijal. Ni daripada hadis ni ulama keluar kaedah, setiap khitab Allah ataupun khitab syarak yang ditujukan khitabnya lelaki masuk juga perempuan, melainkan ada nas lain yang mengeluarkan perempuan daripada perkara tersebut. Baik. Dalam hadis ni Nabi sebut al-ilm, talabul ilm. Baik. Bila Nabi sebut al-ilm, adakah semua ilmu yang wajib dipelajari oleh orang beriman? Tidak. Ulama kata yang wajib dipelajari oleh orang Islam adalah ilmu fardu ain, akidah, fiqh, tasawuf. Adapun selebihnya menjadi fardu kifayah sahaja, tidak sampai kepada fardu ain. Dan perkara ini sudah berlaku kesepakatan di kalangan para ulama. Bahkan sebab apa yang kedua, sebab apa ulama kata al-ilmu di sini dengan makna ar-rijal hanya ilmu fardu ain saja, bukan ilmu fardu kifayah. Sebab kaedah bahasa Arab, kaedah bahasa Arab, al-lafzu idza utliqa insarafa ila fardil kamil. Al-lafzu idza utliqa insarafa ila fardil kamil. Apabila lafaz bahasa Arab, ni kaedah bahasa Arab, apabila lafaz bahasa Arab diitlaqkan, diumumkan tanpa qaid, yakni qaid mudhafun ilaih ataupun qaid sifat, maka dia akan menunjuk kepada perkara yang paling sempurna. Maka perkara yang paling sempurna dalam ilmu adalah berkaitan dengan ilmu fardu ain. Sebab itu ulama kata menuntut ilmu di sini dengan makna ilmu fardu ain. وقال النبي وقال صلى الله عليه وسلم, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman salakallahu bihi tariqan ila al-jannah. Ini sebenarnya riwayat yang sahih, riwayat yang makbul daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu sahalallah. Tapi tak apalah, kerana dalam kitab ni disebut salaka, maka kita baca salaka, tapi riwayat yang makbul, yang sahih adalah sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjalani jalan untuk menuntut ilmu. Baik, menjalani jalan untuk menuntut ilmu terbahagi pada dua. Sama ada jalan hissi ataupun jalan maknawi. Menuntut ilmu daripada sudut jalan hissi dengan makna apa? Hissi dengan makna memang betul. Orang buat kelas, dia mari kelas, pergi kuliah, pergi dengar pengajian, duduk dengan masyayikh, naik bas, pergi belajar dengan guru. Tu menuntut ilmu secara hissi. Ada di sana dipanggil menuntut ilmu secara maknawi. Apa maksud daripada sudut maknawi sini? Daripada sudut maknawi, yakni dia melakukan perkara-perkara yang boleh mencapai dia kepada ilmu. Contoh, lepas kelas balik buat murajaah, buat nokta, ulang kaji balik pelajaran. Ni dipanggil jalan untuk menyampaikan ilmu secara maknawi. Murajaah, buat nokta. Dan kesemuanya termasuk dalam hadis ini. Salakallahu bihi tariqan ila al-jannah, maka Allah Ta'ala akan mempermudahkan jalannya ke syurga. Baik, apakah maksud sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah? Ulama menyebut, huraikan dengan beberapa makna. Terdapat beberapa huraian para ulama dalam maksud hadis ini. Secara mudahnya kita sebut, kita ringkaskan perbahasan kita, mudahnya sebut, kita masuk syurga Allah kerana Allah Ta'ala beri rahmat. Kita dapat melakukan ibadah kerana taufik dan hidayah Allah, juga dengan rahmat Allah. Maka untuk mencapai rahmat Allah Ta'ala ini, kasih sayang Allah Ta'ala ini, tidak mesti dengan amal. Maka amal tadi tidak akan diterima dan dipandang oleh Allah melainkan dengan ilmu. Berpandukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Wa ba'du, adapun selepas daripada itu. Asal dia amma ba'du dipanggil faslul khitab. Faslul khitab. Asalnya amma ba'du, Nabi pakai amma ba'du, namun digantikan wa ba'du.
Sebahagian ulama kata yang guna wa ba'du ni, orang yang memulakan ucapan wa ba'du adalah Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Fahadhihi, maka ini. Jadi sebenarnya kalau kita nak ngaji sungguh, kita kena bahas panjang ni. Hadhihi ni isim syarak, maka kena bahas lah. Tapi hak ni biarlah kalau nak nampak gambaran kita ni. Fahadhihi, maka ini. Masailu mukhtasaratun, masalah-masalah yang diringkaskan. Min ba'di kutubi, daripada sebahagian kitab-kitab. Hujjatul Islam Al-Ghazali ghaliban, yang diringkaskan daripada sebahagian kitab-kitab Al-Imam Al-Ghazali. Ghaliban, pada kebanyakan. Siapa Imam Ghazali? Imam Ghazali namanya Muhammad bin Ahmad. Lahirnya pada tahun 450 Hijrah, wafatnya pada tahun 505 Hijrah. 505 Hijrah. Wafatnya pada tahun 505 Hijrah, lahirnya pada tahun 450 Hijrah. Umurnya pendek. Umurnya sekitar 55 tahun. Umurnya sekitar 55 tahun. Tapi karangannya cukup banyak. Sumbangannya cukup besar dalam ilmu Islam, fiqh mazhab Syafi'i, ilmu kalam dan ilmu tasawuf. Imam Ghazali tidak dinafikan sumbangannya dalam fiqh dan juga fiqh, tasawuf dan ilmu kalam. Walaupun sebahagian ulama berselisih pendapat tentang perbahasan Imam Ghazali dalam ilmu hadis. Ada mencadangkan untuk sahabat-sahabat untuk baca kitab yang kritikan terhadap Imam Ghazali yang dikarang oleh Syahid Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala, iaitu Syakhsiyah Istawkhafatni. Kitab tu cukup comel kerana Syekh Ramadan Buti menulis beberapa orang dalam tu tokoh-tokoh yang memberi kesan dalam hidupnya, antaranya Al-Imam Al-Ghazali, dan dia menjawab kritikan terhadap Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab tu. Bagaimana kitab tu cukup baik untuk dibaca, untuk memahami jawapan balas terhadap kritikan terhadap susuk tubuh Al-Imam Al-Ghazali. Ala kulli hal, kita nak sebut Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala sumbangannya cukup besar dalam Islam. Man arafaha wa amila biha, siapa yang mengetahui akan masalah-masalah tadi. Masalah-masalah tadi. Maksud apa? Tidak syarat pun baca kitab dia, kitab mukhtasar, kitab risalah jami'ah, tidak syarat pun. Baca kitab lain pun tak ada masalah. Tapi yang penting tahu tentang hukum-hukum tu. Tapi tahu saja tidak memberi manfaat.